Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk pengenalan orientalisme dan juga beberapa syubhah-syubhah yang mereka telah lakukan terhadap Islam sehingga menimbulkan keraguan terhadap Islam. Saya rasa orientalisme ni merupakan perkataan yang kita biasa dengar. Orang sebut tentang orientalis. Perkataan yang kita selalu dengar lah tentang orientalis ni. Apa yang anda faham tentang orientalis? Timur. Apa yang lebih daripada itu? Pengkaji tentang timur. Sebab dia adalah orientalis lah, pengkaji tentang timur. Berasal dia sama ada daripada orientalism. Ada tiga perkara. Timur, orientalis, pengkaji tentang pengkajinya. Orientalism ialah satu pemikiran yang mengkaji tentang timur, bukan sekadar kaji tentang timur secara untuk mencari kebenaran, tetapi mengkaji tentang timur dengan matlamat dan tujuan yang tertentu. Sebab itu dipanggil dengan ism di situ, dengan tujuan yang tertentu untuk nak memesongkan, merosakkan, memberikan keraguan apa-apalah yang berkaitan dengan dunia timur, khasnya dunia Islam. Itu beza antara itu adalah orientalis dan orientalism. Pengkaji tak ada masalah, nak kaji siapa pun tak ada masalah. Tapi pengkaji dengan mempunyai niat yang bias. Apa niat yang bias? Contohnya hanya mengkaji aspek kelemahan dan meng-highlightkan seolah-olah bahawa Islam itu adalah ganas. Contoh, memang ada orang Islam yang melakukan keganasan, tapi tidak boleh dikaitkan dengan agama. Kerana ada juga orang yang agama lain yang melakukan keganasan tapi tidak dikaitkan dengan agama. Bila orang Islam buat, dikaitkan dengan agama. Islam menganjurkan keganasan. Itu adalah logic fallacies. Kesimpulan logik berasaskan kepada premis yang salah. Logik falasi. Apa logik falasi? Kesimpulan logik yang berasaskan kepada premis yang salah. Orang Islam melakukan keganasan, maka agama Islam ganas. Ada orang yang beragama Buddha melakukan keganasan, agama Buddha tidak ganas. Kenapa dia menyimpulkan bahawa Islam itu ganas, sedangkan kesimpulan itu berasaskan kepada premis yang salah? Apa yang salahnya? Keganasan berlaku oleh dalam semua agama. Orang yang beragama banyak juga melakukan keganasan. Orang Islam melakukan keganasan, orang Kristian melakukan keganasan, orang Buddha melakukan keganasan. Tapi keganasan itu tidak dikaitkan dengan agama. Islam sahaja yang dikaitkan dengan agama. So ini membuat kesimpulan itu berasaskan kepada premis yang salah. Sebab keganasan itu boleh sahaja dilakukan oleh orang Islam dan juga boleh dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam. Jadi tidak, dengan demikian itu tak dapat nak dikaitkan dengan mana-mana agama. Itu adalah hak individu, hak masing-masing yang tersalah pilih dan untuk melakukan keganasan, melakukan aktiviti yang dibenarkan. Okay, bila dia highlightkan perkara inilah dia punya style orientalism, yang bagi perspektif Islam mereka membuat kajian-kajian yang mempunyai tujuan yang tertentu, dikaitkan dengan motif agama, dikaitkan dengan motif politik, dikaitkan dengan motif penguasaan ekonomi. Okay. Membawa erti penumpuan kepada kerja terhadap dunia sebelah timur yang berkait dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan, ciri-ciri tamadun dan sebagainya. Orientalis ialah mengkaji dunia sebelah timur, dunia timur.
dunia timur versus dunia barat. Dunia barat ataupun timur itu sebenarnya tidak sekadar dilihat, walaupun dulu dilihat antara blok timur dan barat, tapi sekarang bukan sekadar dilihat timur dan barat, tapi dilihat antara Islam dan juga yang tamadun-tamadun yang lain. Timur dengan yang khusus lagi ialah kepada Islam. Dan barat, ada je orang Islam yang berfikiran barat. Cuba tak orang Islam Melayu duduk kampung, duduk di kampung Kuala Balah. Tahu Kuala Balah? Orang Gumsa Kuala Balah. Oh, jauh tu kan. Kuala Lah. Jauh. Tapi berfikiran lebih barat lagi daripada orang yang duduk di Bangi. Kan? Kita jumpa dia, Masya Allah, Astaghfirullahalazim, kan, dengan pakaiannya yang kita kata begitu teruk, kan, disebabkan oleh bukan sekadar daripada sudut lokasi, tapi dah dari sudut pemikiran itu sendiri. Dulu ia mungkin lokasi, sebab dulu kita susah nak pergi bergerak secara geografi. Antara kita nak pergi setempat memang dilihat belah timur, belah sana, belah barat. Tapi sekarang dilihat pemikiran barat ataupun pemikiran timur itu tidak sekadar merujuk kepada persekitaran geografi, tapi merujuk kepada persekitaran fahaman-fahaman yang dipegang oleh kumpulan-kumpulan berkenaan. Biasanya Islam, bila disebut dunia timur, biasanya dikaitkan dengan dunia Islam, walaupun ada dunia-dunia yang lain. Dan manakala barat dilihat daripada sudut sama ada Kristian ataupun dunia Yahudi ataupun free thinker, ya. Dulu jelas Kristian lebih menguasai, tapi sekarang kita akan bincangkan nanti dalam slide akan datang, dalam kuliah akan datang, tentang neo-orientalis tidak sekadar dikuasai oleh orang-orang Kristian, tapi orang Yahudi led by the America sedang kita kata ingin menguasai dunia-dunia sebelah timur. Okay, saya akan bincang benda itu pada minggu depan. Okay, jadi seorang mustasyrik, bahasa Arab sebagai mustasyrik ataupun orientalis, tokoh ialah orangnya, orientalis lah orangnya yang bertugas mengikut dan mengkaji sesuatu yang berlaku di dunia timur. Malik bin Nabi, seorang pemikir daripada Algeria, mentafsirkan orientalis, golongan penulis yang memperkatakan mengenai pemikiran Islam dan tamadun, yang bercakap tentang Islam, yang bercakap tentang tamadun Islam. Mereka ni barat, kan? Mereka adalah seorang yang kita panggil dengan orientalis, ya. Bila usaha orientalis ni timbul, dapat dikatakan bahawa tiada satu date yang rasmi tentang usaha-usaha orientalis ini, tapi dapat dikatakan bahawa bermula daripada penghujung kurun ke-10 dalam bentuk usaha individu-individu secara bersendiri. Saya tak pasti sama ada dalam slide saya ni paralel dengan dalam buku. Mungkin sama, mungkin tak sama, mungkin ada, mungkin tak ada. Saya tak pasti sebab ni slide yang lain, yang itu tulisan yang lain, tapi barangkali kontennya adalah sama lah. Okay, jadi dia tidak ada sesuatu yang mungkin kita katakan usaha secara dia ada majlis pelancaran, dia tak ada itu. Yang ada yang mengatakan bahawa pada Edward Said ni adalah seorang Palestin yang beragama Kristian. Bukan Syed Said, dia orang Arab Kristian, Edward Said. Kemunculannya pada 1312 dalam selepas Vienna Church Conference memutuskan untuk membentuk jabatan bahasa Arab, Greek, Hebrew dan Syria dan di beberapa buah universiti di Eropah. Itu adalah pandangan lah sejarah. Ada yang mengatakan bahawa tarikh yang tepat 1799 di Britain.
Terus tu pula Perancis. Pada 1883, subjek orientalis diajar secara rasmi di Perancis. Okay. Itu beberapa tarikh yang dikaitkan dengan kemunculan orientalis. Apa sebenarnya? Kan? Apa sebenarnya? Okay. Dulu ketika mana tahun 80-an, orang-orang Melayu di kampung-kampung, utamanya kampung saya lah, yang saya kenal pada beberapa orang, pergi ke Singapura tahun 80-an untuk sebagai pekerja kontrak. Sebagai apa? Sebagai pekerja kontrak kat sana. Jadi kenapa di sana? Sebab di sana Singapura pada tahun 80-an pesat membangun, membuat bangunan-bangunan, dan orang orang kampung telah ditawarkan, adalah siapa tak pasti, ada ejen ke tak ejen, maknanya ramai lah pergi kan. Orang kampung saya tak ramai yang pergi ke Singapura kerja kat sana, cari duit sikit-sikit, cari pengalaman kan. Dah 5 tahun 10 tahun balik buat rumah, dapatlah pengalaman kerja dan semualah. Adakah tarikh yang tepat? Tidak ada. Bila dilihat Singapura membangun, mereka pun tengok, contohnya Singapura, tengok ada peluang kerja kat sana. Tapi boleh kita katakan bahawa ada tempoh masa, dia kita katakan pada bila tahun 1980-an. Lepas tu Malaysia pula maju pula, datang pula pekerja-pekerja daripada Indonesia datang. Orang Melayu dah tak pergi ke Singapura. Sejak bila orang Indonesia datang ke tanah Melayu bekerja ramai-ramai sebagai buruh kontrak? Boleh kita katakan sejak awal tahun 2000 kan, mereka lagi ramai datang. Sebelum tu ramai datang pada tahun bila? Pada tahun bila Malaysia, ekonomi Malaysia meningkat 92, 93, 94, ekonomi Malaysia naik kan, 95, 98 perlu kan. Itu tu ramai orang Malaysia datang. Lepas tu pula tahun 2000, tahun 2001, kita negara pun dah buat pembangunan apa semua, datang. Sejak 5-6 tahun kebelakangan ini, bukan daripada sekadar Indonesia, datang daripada Nepal, Bangladesh, macam-macam datang, Vietnam. Sampailah kita jumpa dengan muka nampak macam Cina tapi gelap kan. Nampak macam mata sepet tapi gelap kan. Sebab apa? Sebab mungkin berkahwin dengan Bangla kan. Sebagainya. Okey, saya nak sebutkan ke situ ialah berlakunya tarikan orang daripada Indonesia datang kemari bermula secara individu. Sama juga yang berlaku di sebelum itu, antara orang Malaysia pergi kerja di Singapura, berlaku secara individu mula-mula. Tengok Singapura ni bagus, ada peluang kerja, jom pergi. Mula dia pergi, esok dia bagi tahu telefon kawan dia kat kampung, dia tak telefon bayar. Balik raya jumpa orang kampung, jom kita pergi. Ramailah orang pergi ke sana. Bermula usaha secara individu. Okay. Kenapa orang-orang Islam, kenapa orang-orang Barat ketika itu ingin mengetahui tentang dunia timur? That's the question. Bila banyak yang date yang diberikan tadi sekitar pada tahun 10 Masihi kan? Siapa kata 10 Masihi? Mustafa Al-Sibari kan? Bermula secara individu, secara bersendirian. Bila? Pada tahun 900. Pada tahun bila? Tahun 900. Tahun 10 Masihi maknanya apa? Pada tahun 900 kan? Secara individu. Pada tahun 900 Masihi, apa yang berlaku kepada dunia Islam dan apa yang berlaku kepada dunia Barat? Nabi wafat bila?
Nabi wafat lebih kurang pada pertengahan tahun 600. Pada pertengahan tahun 540. Nabi wafat pada pertengahan tahun 600 Masihi. Okey. Nabi wafat, selepas Nabi wafat wujudnya khalifah-khalifah Islam. Apa khalifah yang ada selepas itu? Khalifah 4, zaman 4, khalifah yang Khulafaur Rasyidin. Selepas itu di negara Islam berkembang di bawah pemerintahan apa? Bani Umayyah. Kemudian selepas itu di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah. Okay. Lebih kurang selepas 300-400 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Antara tahun 600 hingga tahun 900 Masihi, lebih kurang dalam 300-400 tahun. Apa yang berlaku kepada dunia Islam? Islam berkembang. Meningkat perkembangan Islam. Dunia Islam berkembang, yang menyebabkan orang-orang Barat secara bersendirian, bila tengok Islam maju, mereka pun datang untuk belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam, masuk. Sebab Barat berada dalam zaman gelap, diperintah oleh gereja yang melakukan kezaliman dan penindasan, yang menyebabkan mereka nampak negara Islam maju, mereka pun pergi. Macamlah contoh yang saya berikan dulu tadi, ialah bila orang Melayu pergi ke Singapura untuk nak menjadi kerja buruh kontrak di sana, ataupun sekarang ini orang-orang daripada Indonesia, Nepal dan sebagainya, bila tengok Malaysia nampak ada peluang-peluang kerja, mereka pun pergi datang berpindah berhijrah ke sini kerja dan sebagainya lah. Begitu juga berlaku kepada dunia Islam dan dunia Barat pada ketika itu. Apabila orang-orang Islam, orang-orang Barat melihat Islam ni berkembang, maka mereka datang belajar secara bersendirian untuk melakukan untuk kita kata bila melihat negara mereka ada tak bagus, mereka datang kepada negara Islam. Itu berlaku bila? Pada tahun 1900, tahun 1000, tahun 1100. Okey. Pada tahun-tahun ini, pada tahun 900, berlakunya suatu peristiwa yang besar antara Islam dan Kristian yang dinamakan dengan peperangan salib. Peperangan salib. Apa yang terdapat dalam perang salib? Berapa lama peperangan salib ini berlaku? 200 tahun. Peperangan yang begitu lama yang berlaku antara Islam dan dunia Kristian. Selama 200 tahun berlaku peperangan itu. Dalam peperangan yang lama ini, mereka melihat Islam berkembang dan Kristian merasa iri hati dengan perkembangan ini. Dalam zaman mereka yang ditindas rakyat dan sebagainya, rakyat pergi ke tanah, pergi ke dunia Islam untuk belajar, untuk apa, maka dalam masa yang sama pihak kerajaannya melancarkan serangan untuk mengalahkan negara Islam, mengalahkan tentera Islam. Peperangan yang begitu lama, tak ada menang dan tak ada kalah begitu lama, sehinggalah berjaya menyekat kemaraannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehinggalah peperangan itu akhirnya berakhir. Okay. Maka selepas daripada itu, kita jumpalah dia punya ceritanya tahun 13-12 kan. Apa 13-12? Ini kata apa? Ada ayat 13-12. Lepas tu siapa pula kata 17-11 kan. Okay. Ini bermakna selepas daripada itu, Barat merasakan bahawa mereka tidak akan boleh untuk nak mengalahkan orang Islam secara kekerasan dan peperangan. Dalam perang salib mereka all out. 200 tahun. 200 tahun ni makan 3 generasi. 3 generasi. Tok, ayah, cucu orang pergi perang. 200 tahun. Orang payah nak jumpa orang hidup. Kalau ada orang hidup pun 100 tahun lah kan. Kalau ada yang sampai 150 tu jarang-jarang kata perang ni.
Yang ada 100 tahun kan, sampai hidup 100 tahun ni jarang-jarang tak. Yang kata tak ada tu tak tahulah kan, mungkinlah ada, tapi kalau ada pun kan, 1,000,000 satu lah kalau ada pun. Maknanya perang yang begitu lama, banyak-banyak dah perang dah. Banyak-banyak dah perang dah selama 200 tahun. Mungkin 3, paling-paling tidaknya 3 generasi ataupun 4 generasi manusia. Anak seorang habis, cucu dia pula kan, 3 generasi. Dan akhirnya Barat gereja membuat kesimpulan bahawa kita tidak mungkin untuk mengalahkan orang Islam secara kekerasan, peperangan, dan kita perlu melakukan satu serangan yang baru terhadap Islam dalam mengalahkan orang-orang Islam. Sebab itu dilihat dalam Vienna Church Conference pada tahun 1311, selepas daripada selesai perang salib. Akhirnya mereka memutuskan membentuk Jabatan Bahasa Arab, Greek, Hebrew dan bukan Syria ni, ada salah sekarang bahasa apa dah, di beberapa buah universiti di Eropah untuk melatih orang-orang mereka memahami bahasa-bahasa ini supaya dapat pergi ke sana dalam mereka menguasai bahasa-bahasa berkenaan. Dan secara lebih tersusun pada tahun 1800 dan mereka buat pelajaran secara lebih tersusun, geografi lebih tersusun lah. Sebelum itu bukan usia secara individu. Dan selepas daripada perang salib, dan Barat telah mula merancang kerja yang lebih tersusun untuk berlakunya mengkaji dunia timur secara lebih tersusun. Okey, seterusnya peringkat gerakan orientalis boleh dibagikan kepada 5 level. 5 level. Yang pertama, tertarik dengan tamadun Islam. Tadi saya dapat berikan satu general idea bagaimana perkembangan salib ini berlaku dan bagaimana orientalis yang akhirnya berperanan menggantikan perang salib berkenaan. Okay. Daripada situ kita dapat suatu kesimpulan dan juga kita dapat membuat satu pemetaan kepada perkembangan kelompok ini dibagikan kepada 5 level, iaitu peringkat tertarik dengan tamadun Islam, peringkat selepas peperangan salib, peringkat membantu kerja penaklukan secara kekerasan terhadap negara Islam, membantu kerja-kerja penjajahan secara tidak langsung, dan meneruskan lagi usaha hegemoni Barat, penguasaan Barat terhadap dunia Islam. 5 level. Kita pergi satu-satu. Peringkat pertama, tertarik dengan tamadun Islam. Saya sebutkan tadi bagaimana mereka tertarik dengan tamadun Islam apabila tamadun Islam berkembang dalam dunia Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Islam yang ada di Cordoba berkembang di sana. Pihak Barat Eropah yang jahil dan mundur pada ketika itu cuba mendekati pusat pemerintahan Islam di Andalusia, mempelajari ilmu Islam, datang sama secara rasmi atau tak rasmi, datang untuk belajar tentang Islam dan mengikuti perkembangan dan pencapaian tamadun Islam. Ada yang pada-padri dikatakan telah memasuki Andalus dan pusat-pusat tamadun Islam, tujuan mempelajari ilmu-ilmu dan sekali yang berhubung dengan pengetahuan dari Islam, cuba belajar, datang. Usaha yang lebih teratur lagi ada yang dikaitkan dengan rombongan pelajar untuk mengikuti pengajian di institusi-institusi di Andalusia pada ketika itu. Okey, berlaku perang salib. Semua usaha-usaha dan ni terbantu. Walaupun ada yang terlepas dari Islam, tak apalah maknanya, tapi usaha itu dikejutkan dengan berlakunya perang salib. Pihak Kristian ingin menghapuskan negara Islam. Kau ada lihat ataupun tengok filem bagaimana berlakunya perang salib dan Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel. Ada satu siarah ataupun ada satu filem yang menarik
kan? Boleh, saya Airto ada soft copy filem kan? Bernama cerita saya lupa. Tapi berkisah tentang bagaimana Salahuddin sebagaimana Muhammad Fatih membuka kota tu Konstantinopel dalam usaha untuk ni. Okey, akhirnya kita lihat kekalangan Kristian dalam perang salib mengubah strategi mereka untuk membuat penaklukan secara ideologi. Tak boleh, tak mungkin untuk kita umat Islam memutuskan untuk mendirikan pusat-pusat pengajian bahasa Arab dan tamadun Islam kan? Menggunakan rujukan-rujukan berbahasa Arab secara langsung. Cuba rujuk kepada bahasa Arab, bukan lagi kepada bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa Latin kan? Dan mereka telah kita kata mengubah style lah kan? Okey, lepas daripada itu kan, orang Barat dia telah mengalihkan dia punya usaha-usaha penaklukan mereka kepada dunia sebelah timur ini, Asia Tenggara, dengan kehadiran Spanyol. Bisa tak kita dengar apa yang naik kapal melintasi tu, Vasco da Gama apa? Vasco da Gama boleh tak? Yang membuat pelayaran daripada barat melintasi Afrika kan, dan masa tu tak ada Hits dan Suez kan, dan akhirnya sampai ke belah-belah Asia Tenggara kan. Itu antara usaha-usaha awal kan, mereka yang datang ke belah-belah Asia Tenggara. Dan di situlah ketika itu berlakunya reformasi berlaku dalam agama Kristian, pertembungan antara Islam, antara Protestan dan Katolik kan. Martin Luther, John Calvin kan, pada tahun 1400, tahun 1300, 400, 500, sehingga melahirkan golongan Protestan yang mendukung idea kapitalis. Okey, saya tak cerita tentang agama, cerita tentang apa saja Okey, bermula daripada situ, bilakah Portugis datang ke tanah Melayu? 1511 kan, 1511. Takkanlah Portugis tiba-tiba datang tu serang kan. Ini bermakna saya dapat katakan bahawa 1511 mereka telah pun mengusahakan pada tahun 1400 lagi. Mungkin pada tahun 1450, mungkin 1480, tapi sebelum tahun 1500 lagi Portugis telah pun membuat kerja-kerja awal untuk nak merintis bagaimana kita nak menyerang Melaka. Spanyol datang ke belah-belah Filipina, mengkristiankan orang Filipina. Lihat di Filipina ni ramai yang Kristian. Jumpa muka Filipina Kristian, bukan Kristian. Sebab Spanyol datang, kalau tak salah saya pada tahun 1400 lagi. Mereka datang menakluki belah-belah Filipina. Maknanya pada ketika itu, pada tahun 1400 kan, orang Barat telah pun datang ke tanah Melayu dan juga datang ke belah Asia Tenggara kan. Selepas mereka gagal dalam perang salib, kita tak boleh pergi perang salib untuk nak mengalahkan kawasan Timur Tengah, tak boleh. Mereka beralih arah ke belah-belah Asia Tenggara. Mereka datang, akhirnya berjaya mengalahkan kerajaan kita di Melaka pada tahun 1511 dan masuk ke Spanyol. Begitu juga Belanda datang ke Indonesia kan? Dan akhirnya pada tahun itu, pada tahun 1400, 900, 600 merupakan tempat jajahan orang-orang yang berada, tempat jajahan di kawasan-kawasan Asia Tenggara. Bukan sekadar kawasan Asia Tenggara kan, mereka juga akhirnya berjaya masuk di India kan? Di belah-belah Itali, masuk kawasan Afrika kan? Dan hanyalah beberapa negara sahaja yang tidak dimasuki oleh penjajah. Negara apa yang tak dimasuki penjajah? Thailand. Lagi? Mekah, Madinah. Lagi? Afghanistan. Sekarang yang baru mereka masuk. Sebab apa? Tak ada apa. Bukit Muka apa ada?
Barangkali lah sebab mereka tak masuk di sana. Tapi tempat-tempat lain, negara-negara lain, mereka masuk, British masuk, penjajah-penjajah lain masuk untuk nak sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau dulu mereka serang secara berdepan, mereka gagal dan akhirnya mereka menggunakan pintu belakang pula. Dan lepas daripada itu, pada tahun selepas daripada itu, tahun 1800, 1900, semua penjajah telah masuk ke dunia Islam. Dan akhirnya mereka lah, golongan-golongan orientalis inilah yang membantu kerja-kerja penjajahan ini. Belajar tentang orang Melayu, kaji tentang perangai orang Melayu, kaji tentang sifat orang Jawa, kaji tentang orang Arab, kaji tentang orang Filipina, mereka mengetahui tentang orang yang mereka nak jajah itu. Sama juga kalau kita pergi ke tempat orang asli pun, sama juga. Kita nak pergi masuk tempat dia, takkan kita nak pergi masuk bodoh-bodoh gitu je. Mesti kita study sikit dia punya keadaan dia, geografi macam mana, dia punya keadaannya macam mana, supaya dengan demikian itu kita tahu ini dia punya tempat ni, orang ni kerana dia punya kawasan macam mana sebelum mereka masuk datang menyerang kawasan-kawasan pertengahan. Orang usaha-usaha orientalis ni yang membantu kerja-kerja penaklukan terhadap penjajah-penjajah barat pada ketika itu. Okey, pada abad-abad itu adalah abad perkembangan dan peningkatan kerja-kerja orientalis. Kerja-kerja orientalis pada tahun 1600, 700, 800, abad yang cukup kuat, yang cukup hebat perkembangan mereka. Okey. Selepas perang, habis cerita tentang penjajahan. Seterusnya peringkat yang keempat, selepas Perang Dunia Kedua, meneruskan penemuan antara tokoh-tokoh orientalis, menggalakkan sumbangan, dana dan sebagainya. Okey. Pada pertengahan tahun 1900, tahun 1950 kan, boleh kita katakan bahawa tahun-tahun itu ramai negara-negara ini merdeka. Malaysia merdeka daripada Inggeris, Indonesia tahun 48 daripada Belanda kan. Banyak negara-negara pada ketika itu merdeka. Dan kemerdekaan itu tidak diberikan secara percuma oleh negara penjajah. Kamu hendaklah mengikuti jejak-jejak kami selepas kami meninggalkan kamu, dan para penjajah memastikan bahawa struktur negara berkenaan mengikut apa yang dia telah tinggalkan itu. Maka usaha-usaha orientalis inilah yang membuat menemukan antara tokoh-tokoh, mengkaji, studi tentang hidup orang Melayu, hidup orang Cina, hidup orang Arab, hidup orang ini, mengkaji dengan lebih detail hidup orang India, bagaimana cara untuk kita menguasai kelompok-kelompok ini. Sebagai contoh, dalam negara kita kan, bila berlakunya merdeka kan, British telah membuat keputusan. Dia kata, kamu Malaysia nak merdeka, kamu mestilah menyatukan antara ketiga-tiga bangsa, Melayu, Cina dan India. Yang sebelum itu negara kita semua dipunyai oleh orang Melayu. British berfikir bahawa nak bagi negara ini merdeka, mestilah ada tiga-tiga kelompok ini hidup secara bersama, membentuk kerajaan, dan akhirnya timbullah negara kita, negara yang mempunyai bangsa, diiktiraf bangsa-bangsa lain. Di Indonesia mereka tak terima. Semua dianggap bangsa Indonesia, Cina ke, India ke, semua dianggap bangsa Indonesia. Jadi bahasa bila konteks negara kita, dia kerana kita wallahu alam kan, kita mungkin skim neko kita tak kuat lah, benda macam cerita kan, yang menyebabkan negara kita dimerdekakan atas asas itu. Bila dimerdekakan atas asas itu, maka hilanglah kita kata Melayu, berlaku sosial kontrak, bla 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 kan. Dan itu antaranya adalah usaha-usaha yang telah dimainkan oleh pihak orientalis, memikirkan apakah kaedah yang sesuai untuk merdeka dalam konteks di negara kita. Okay. Kemudian bukan sekadar di sini, tapi di mana-mana negara pun begitu juga. Begitu. Ini adalah early orientalis awal yang ditugaskan oleh pihak orientalis datang ke belah-belah negara kita, dan juga belah-belah Asia Tenggara, belah-belah Asia. Antaranya ialah
William Jones pada tahun 1794 kan, went to Bengal kan, menggali, orang Bengal menggali Bengal ni di India as a Supreme Court, sebagai ketua hakim yang tertinggi. Pada 1783 dia boleh cakap Perancis, Itali, Spanish, Portugis, Greek, Latin, Arabic, English, Parsi kan? Banyak bahasa dia boleh kuasai kan? Dia boleh kelentong semua kan? Among the first yang menterjemahkan Indian text daripada Sanskrit, dia boleh terjemah kan? Dia punya power, dia punya bahasa dia boleh terjemah daripada bahasa Sanskrit kepada bahasa Inggeris. Ni siapa dia? William Jones kan? Ni yang siapa dia? Abraham and Petit Dupont. Dia mengetahui bahasa Perancis, bahasa Parsi, Sanskrit, Zen, Avestan dan Pahlavi. Ini semua dialek-dialek dalam bahasa Parsi. Avestan, Pahlavi tu kan? Itu Sanskrit, bahasa asing kan? Bahasa yang India. Zen ni kalau saya yang bahasa Parsi juga. So dia diutuskan, ditempatkan di kawasan Parsi. Dia diutuskan di sana. Okey, ni antara lain lah. Ni Baron de Montesquieu, Denis Diderot. Ni antara orientalis. Dan mereka ni very informative person. Orang yang mempunyai maklumat yang banyak tentang sesuatu. Maknanya mereka sebelum mereka dah belajar, study cerita tentang Islam kan. Bila dah cerita tentang Timur Tengah, mereka ni bukan sekadar di Parsi dulu dan negara-negara yang banyak di kawasan umat Islam. Di India dulu kuat Islam. Datang British jadi harukan semua Islam. Dia kan cakap jihad dah tak wajib, jadi orang Islam dah tak berjihad, semua jadi haru. Banyaklah cerita di konteks India ni dan akhirnya menyebabkan orang Islam lemah, berpecah. India, Pakistan, Kashmir, dan menyebabkan Islam tidak kuat. Okey. Banyaklah kan. Dan antara yang datang ke tanah Melayu ialah yang datang ke Indonesia, namanya ialah Snok Hagron. Nama gambar dia. Snok Hagron dengan William Shellaber. Anda boleh cari dalam YouTube, anda boleh cari dalam Google image gambar Snok Hagron ini yang mengubah nama dengan nama Abdul Ghafur. Berkahwin dengan orang Indonesia, dapat anak. 5 orang, bukan seorang, 5 orang ke 4 orang ke anak dia yang dia kahwin dengan Indonesia. Pakai kepiah lah berwatak Indonesia dan masuk Islam atas nama, tapi membawa misi-misi kerja-kerja missionary. Pergi ke Mekah kan, duduk sana 6 bulan kan, menulis buku tentang Mekah in the century ditulis oleh Snok Hagron, seorang yang kita kata hebat dalam gerak kerja missionary, membantu Belanda untuk nak mengalahkan Islam kan. Sebab itu antara yang banyak tempat-tempat orientalis, antaranya Belanda. Universiti yang terkenal adalah universiti apa? Saya pergi baru ni di Amsterdam. Universiti kan? Di Belanda. Saya pergi tempat-tempat yang manuskrip, tempat-tempat manuskrip di Amsterdam, di universiti Leiden University. Di sana minum kopi sikit. Tengok tempat yang kita kata pusat kajian terhadap dunia Islam. Kat sana saya jumpa, kita cakap Inggeris, dia cakap Indonesia. Nak jumpa siapa? Dia kata, dia tengok muka kita Melayu, kita cakap Inggeris dengan dia, kat mana tempat ni? Jumpa siapa? Di sana pak. Dia kata, di sana. Okey. Dan bila Syekh Lebai diutuskan kepada tanah Melayu, especially Singapura.
kan. Ini antara tokoh-tokoh awal lah, kan, yang mengkaji tentang Islam, yang mempunyai niat yang jahat terhadap Islam. Mereka menerbitkan buku, mereka menerbitkan ensiklopedia, mereka menulis tentang Islam, mendapat fund yang banyak. Dan universiti-universiti mereka dulu ditubuhkan memang untuk mengkaji dunia timur. Sebab itu yang kita jumpa di sana ialah pusat kajian dan Center of Middle East Study, kan? Center of East Asian Studies, Center of kita kata apa lagi, Malaysian Studies, kan? Tujuannya untuk mengkaji detail tentang yang berlaku dalam dunia Islam, yang berlaku dalam di kawasan Asia, kawasan apa. Memang mereka wujudkan satu pusat-pusat kajian. Yang kita pun, yang ada sebahagian daripada orang kita yang pergi belajar kat sana, yang berada di tempat-tempat kajian berkenaan.